Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Now Pod Channel. So, pertembungan Menteri Kewangan jawab mantan Menteri Kewangan Lim Guang Eng berkaitan dengan nilai ringgit dan sebagainya. Dan saya percaya ini adalah satu soalan yang teramat baik sebenarnya, dan ya harus diketahui oleh rakyat kebanyakan berkaitan dengan nilai ringgit, kenapa menguku, adakah ada kemungkinan akan jatuh lagi dan sebagainya. Jadi ini menarik untuk kita lihat jawapan daripada Menteri Kewangan. Dan ahli parlimen PAS pula, ya, MP Pendang seolah-olah mempersoalkan Malaysia sertai BRICS. Jadi apa jawapan daripada Menteri Kewangan? Mari kita tonton video ini bersama-sama. Jadi untuk yang pertamanya, mari kita lihat soalan daripada mantan Menteri Kewangan mantan Menteri Kewangan iaitu Lim Guang Saya Eng. mempersilakan Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng, Yang Berhormat Bagan. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Soalan saya soalan nombor 8. Silakan Yang Berhormat Menteri Kewangan. Terima kasih Yang Berhormat Bagan atas soalan tersebut. Datuk Yang Bertua, nilai ringgit masih kukuh walaupun terdapat pelbagai perkembangan dan penyesuaian pasaran baru-baru ini. Setakat 4 November 2024, ringgit telah mengukuh sebanyak 5.03% berbanding dolar Amerika. Dalam masa yang sama, ringgit juga telah mengukuh berbanding mata wang negara serantau sebanyak 13.3% berbanding yen, 12.2% berbanding won, 7.5% berbanding rupiah dan 3.7% berbanding baht. Dari segi perkembangan global, perubahan jangkaan kadar dasar moneteri yang lebih rendah di ekonomi utama global, khususnya di Amerika Syarikat, telah menyumbang kepada pengukuhan ringgit. Faktor global seperti pergolakan geopolitik Timur Tengah dan pilihan raya di Amerika Syarikat turut menyumbang kepada turun naik pasaran kewangan global termasuk ringgit dan mata wang negara yang pesat membangun. Selain perkembangan luaran, ekonomi Malaysia juga sedang berkembang dengan baik. Setakat suku ketiga 2024, ekonomi Malaysia berkembang secara purata sebanyak 5.1%. Ini termasuk anggaran awalan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) bagi suku ketiga sebanyak 5.3%. Seterusnya, ekonomi negara dijangka mencatat perkembangan antara 4.8% hingga 5.3% untuk keseluruhan 2024. Inflasi masih rendah dan terkawal pada 1.8% bulan September 2024. Jumlah FDI yang telah diluluskan separuh tahun pertama ini adalah sebanyak 160 bilion berbanding 136 bilion pada tahun 2023 dalam tempoh yang sama. Prospek positif ekonomi Malaysia ini termasuk komitmen kuat kerajaan dalam melaksanakan dasar-dasar di bawah kerangka ekonomi madani akan memberi sokongan yang berterusan kepada ringgit. Matlamat kerajaan adalah untuk memastikan bahawa ringgit didagangkan dengan keadaan teratur. Oleh demikian, Bank Negara Malaysia sentiasa mengambil langkah dalam pasaran pertukaran asing, FX intervention, untuk membendung penggerakan mata wang yang dianggap berlebihan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bagan, soalan tambahan. Terima kasih. Soalan tambahan Datuk Yang Bertua. Saya ingin meminta Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk menyatakan setiap langkah kawalan tukaran wang asing yang dilaksanakan oleh Bank Negara untuk melindungi nilai mata wang ringgit sebelum ini, iaitu juga termasuk kepada syarikat-syarikat pengeksport dan itu multinational corporation MNC. Dan adakah ia akan dibatalkan atau dilonggarkan berikutan pengukuhan nilai mata wang ringgit serta juga ramalan nilai mata wang ringgit serta impak kepada ekonomi Malaysia sekiranya Donald Trump yang cenderung kepada dasar proteksionis memenangi pilihan raya Amerika Syarikat, pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada hari esok. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat Bagan atas soalan tersebut. Datuk Yang Pertua, Kerajaan dan BNM telah mengambil tindakan terselaras untuk menggalakkan pendapatan pelaburan asing dibawa balik dan ditukar kepada ringgit oleh GLC dan GLIC dan syarikat korporat secara konsisten. Ini membawa hasil yang positif dengan membantu mewujudkan aliran dua hala dalam pasaran pertukaran asing domestik negara. Seterusnya, membantu menyokong ringgit dan mengukuhkan keyakinan sektor perniagaan. Tindakan terselaras ini akan diteruskan dan ia boleh menyumbang kepada pengukuhan sentimen dan nilai ringgit. Ditekankan juga bahawa langkah koordinasi ini melibatkan hanya pendapatan daripada pelaburan asing oleh syarikat GLC dan GLIC dan tidak melibatkan sebarang penjualan pegangan aset dan pelaburan mereka di luar negeri. Jumlah purata hasil harian pertukaran asing telah meningkat daripada $15 bilion kepada 17.3 bilion pada 4 November 2024. BNM juga telah melancarkan program rintis yang dikenali sebagai program pelaburan pemastahunan berkelaikan ataupun Qualified Resident Investor pada April 2024 yang menyasarkan syarikat-syarikat pemastahunan besar yang mempunyai pelaburan langsung luar negeri atau direct investment abroad. Jika mereka mempunyai lebihan mata wang asing, mereka boleh membawa balik lebihan ini di bawah program ini dan kelulusan secara prinsip untuk melabur di pasaran asing akan diberi. Program rintis ini bertujuan untuk memastikan aliran dana bersifat dua hala dalam pasaran pertukaran asing. Sehingga kini, program tersebut telah menyatakan hasil memberangsangkan dengan aliran masuk tambahan lebih $1 bilion direkodkan memasuki pasaran pertukaran asing domestik. Selain itu, Bank Negara akan terus meneruskan sesi libat urus bersama syarikat korporat para pengeksport untuk menggalakkan pertukaran pendapatan pelaburan asing dengan lebih konsisten. Setakat ini, pihak BNM telah mengadakan sesi libat urus bersama lebih 200 pihak korporat dan pengeksport. Saya rasa keputusan pilihan raya di Amerika Syarikat kita tunggu sampai habis keputusan dulu lah kan. Terima kasih. Sila. Boleh. Yang Berhormat Bendang, sebelah kiri. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, saya nak membangkitkan berkenaan dengan BRICS yang ada kaitan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Bagan tadi. Ketika sidang kemuncak BRICS ke-14 pada tahun 2022, Presiden Rusia iaitu Vladimir Putin telah mengumumkan bahawa Pakatan BRICS yang terdiri daripada Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan serta beberapa negara lain bersetuju untuk mengeluarkan mata wang reserve global baru dan bersedia untuk bekerjasama secara terbuka dengan semua rakan negara-negara lain sebagai satu usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada mata wang dolar Amerika. Justru itu, ini soalan, dengan perkembangan semasa di mana Malaysia telah diterima sebagai rakan negara di dalam BRICS, sejauh manakah Malaysia bersedia menjadikan mata wang BRICS sebagai perbandingan dan sandaran dengan nilai mata wang ringgit? Dan bagaimanakah ia dijangka bakal memberi kesan terhadap hubungan dagang antara Malaysia dan Amerika Syarikat? Terima kasih. Betul-betul. Yang Berhormat Menteri ada pilihan. Dua soalan di situ. You can, dengan izin, you can answer one aja. If you want to answer both, terpulang. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya cuba jawab dua-dua. Ya. Yang pertama, terima kasih Yang Berhormat Bendang atas soalan tersebut. Kita mula dengan kemasukan Malaysia dalam BRICS ya, sebagai rakan BRICS. Saya rasa yang penting kita kena ingat yang Malaysia ni adalah satu negara perdagangan dan kita berdagang dengan semua. Ya. Dengan ada pelibatan Malaysia dalam rakan BRICS, ini akan meluaskan peluang untuk Malaysia terus berdagang di luar negara. Kita terus juga dengan usaha kita untuk melebarkan perdagangan dengan OECD
dengan EU, dengan perbincangan FTA yang diadakan. Jadi sekali dasarnya Malaysia terus dengan usaha untuk melebarkan lagi tempat kita berdagang. Ya, kita tidak memilih pihak. Ya. Kedua, usaha untuk kita memperluaskan penggunaan mata wang. Ya. Dalam usaha meluaskan mata wang, kita terus dengan usaha ini. Dan kalau saya quote nombor-nombor yang kita ada sekarang, antara Malaysia dan China, kita telah nampak peningkatan ketara dengan menggunakan renminbi dengan ringgit. Pada tahun 2012, kita hanya berdagang sebanyak 2.8%. Pada tahun 2023, pertukaran dengan menggunakan mata wang tempatan telah meningkat pada 24.4%. Sama juga dengan Thailand yang meningkat daripada 11.2% pada 2016 kepada 18.6% 2023. Dan ini akan terus berusaha dalam pengurusian ASEAN yang kita buat, di mana Malaysia akan terus menerajui untuk meluaskan penggunaan mata wang tempatan serantau dengan negara-negara ASEAN. Jadi jawapan saya tadi ada dua tadi. Satu, BRICS kita berniaga dengan semua orang, ya, bukan saja dengan satu pihak. Yang keduanya, kita akan meluaskan lagi penggunaan mata wang tempatan. Terima kasih. Terbaik, itu dia jawapan padu mantap ya daripada Menteri. Habis terdiam MP Pendang mempersoalkan kononnya kenapa Malaysia menyertai BRICS lah apalah dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa negara kita adalah negara berkecuali dan negara dagang. Kita berhak untuk memilih kita berdagang, kita mempunyai hubungan dengan siapa-siapa yang penting, ya, bukannya dari segi ketenteraan ataupun sebagainya, tetapi adalah untuk mencari dagangan, untuk meningkatkan KDN negara kita, pendapatan negara khususnya untuk rakyat Malaysia terbaik. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nepal Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.